Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya bersiaran secara live di page saya dan juga di TikTok saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Maliki Malik, Waalaikumsalam. Tora-tora, Abang Anwar Rizal, Azlan Ali, Rosli Ismail, Abang Edi Putra, Waalaikumsalam. Din Mantra, Zulkifli Ahmad, Muhammad Hamzah, Muhammad Zainin, Yusuf Ghazali Yusuf, Ismail Yahya Ismail, Pargon Usma, Muhammad Kuji Koya, aduh payah nama, Patam, Kipli, Juli, Zurin, Nazil, An Karawan, Muhammad Azlan, teruskan perkongsian Syahrul Seven dan semua yang ada nama user tu semua sekali Waalaikumsalam. Paktawi, Muhammad Syahrul Hussein, Anakai, All Black, Anjang, Panda, Hairul Amri, Johnny Menemoik, Jentra, Kamarul Hisham, yang nama tulisan Jawi tu malah nak depan macam mata tak nampak. Zulkifli, Waalaikumsalam. Melayu Jawi Amran Daud, Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Salam sejahtera. Teruskan perkongsian saudara memandat gini. Yang selalu tengok di FB tu boleh terus pindah pergi tengok di FB. Saudara tengok di FB membantu saya sebenarnya. Kalau tengok di TikTok ni tak apa nak bantu saya sangat. Tajuk apa malam ni tajuk dia isu semasa lah. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam Datuk Seri Iskandar bin Ahmad Okey saudara semua, mukadimah. Malam ni tadi petang tadi ada seorang perempuan masuk tanya saya soalan Waalaikumsalam dan saya pun memberi salam Dia tanya saya komen berkenaan dengan satu anjuran perhimpunan di Setiu, Terengganu. Dia kata dalam video tersebut ada sebut tentang nak bunuh orang kafir, bunuh Cina dan sebagainya. Saya dah tengok hampir semua video tadi. Paisyak ni saya tengok semua tadi, hampir ke semua lah keseluruhannya. Saya tak ada pun satu video yang ada dekat dalam TikTok media sosial yang sebut tentang benda tu. Jadi saya pun bersembang dengan rakan saya. Rupanya petang tadi ada live yang dibuat oleh orang Pakatan Harapan yang mana menggunakan ID tak silap saya Yani kot dengan Meli kot, daripada orang ni lah yang rajin duk create fitnah pun. Mengatakan bahawa PAS ekstrim angkat senjata nak bunuh orang kafir, bunuh orang Cina dan sebagainya. Saya rasa saudara perlu dapatkan video itu, khususnya daripada orang-orang PAS lah. Saya rasa anda patut buat laporan dan jangan bagi muka pada mereka ni. Walaupun siasatan tidak dibuka sekarang, tapi kerajaan ini tidak akan bertahan lama. Sekurang-kurangnya kita ada rekod berkaitan dengan kesalahan yang mereka buat. Sekejap tuan-tuan, bising pula kat luar Ustaz Okey saudara semua, saya rasa better. Waalaikumsalam kepada siapa yang memberi salam. Better saudara buat report boleh dapatkan video-video tu pada rakan-rakan kita. Saya rasa banyak rakan-rakan kita yang suka merekod ni. Boleh dapatkan daripada mereka lah. Jatuh pula dalam lampu saya tak. Okey. Okey saudara, jadi boleh sampaikan juga kepada rakan-rakan kita yang bukan beragama penerangan VTT dan insya-Allah lah nanti bolehlah
kita repost suruhlah siapa-siapa buat SK ke siapa kan, ngembak lah, ngempas lah buat kan, kami nak buat kan. Suruh SK kan, MZ tolong buat lepas tu tag nama saya, lagi kita akan repost video tersebut. Buat penjelasan lah bahawa benda tu tidak wujud dan sebagainya. Okey, itu adalah yang pertama tuan-tuan. Yang keduanya ada tadi dia tanya berkenaan dengan kes Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dikatakan keluar dalam berita harian kata Tan Sri ni apa suspek dan sebagainya kan. Jadi saudara semua, saya selalu akan merujuk pada kenyataan yang pertama lah, yang ada sumber dia siapa dia. Jadi kenyataan yang saya rujuk ni adalah kenyataan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Malaysia, iaitu Tan Sri Azam Baki, yang mana dalam kenyataan penuh dia mengatakan siasatan masih berjalan mengikut Seksyen 30/1/A Akta SPRM 2009, di mana pegawai Suruhanjaya dibenarkan memerintahkan mana-mana orang untuk hadir di hadapannya bagi tujuan di soal siasat berhubung dengan apa-apa perkara yang mungkin atau pada pendapatnya dapat membantu dalam penyiasatan sesuatu kesalahan. Jadi ini adalah kenyataan Azam Baki, yang mana dia turut mengatakan bahawa mereka yang dipanggil tidak sewajarnya memberi sebarang komen secara terbuka sehingga siasatan selesai sepenuhnya, tidak kiralah jika mereka ini dipanggil sebagai saksi ataupun tertuduh di dalam kes itu ataupun suspek tuan-tuan dalam kes tu. Jadi dekat sini tuan-tuan, dia tidak mengatakan pun kata Tan Sri adalah orang yang kena tuduh ke, Tan Sri ni suspek dan sebagainya. Yang saya baca, apa yang saya memahami dalam kenyataan ni, dia kata dia cuma tak suka lah bila Tan Sri mengeluarkan kenyataan begitu. Dan dia mengatakan, dia kata semua orang boleh dipanggil untuk disiasat, dan apabila dia disiasat, tak kisahlah sebagai witness ataupun sebagai orang yang kena tuduh, so dia tidak boleh memberi sebarang kenyataan di media. Dan juga sambungan daripada kenyataan tersebut, dia mengatakan bahawa pihak SPRM akan memanggil Tengku Zafrul untuk mengambil keterangannya selepas ini berhubung dengan projek Dana Wibawa. Jadi saya pun pastilah kenapa pihak Walanon dengan Wang Muncai ni setiap hari lah tuan-tuan, 24 jam, waktu pagi, petang, tengah hari, malam kerja nak memutarbelikkan fakta yang sebenar. Saya rasa mereka ni mungkin di dalam keadaan yang terdesak untuk menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin ni adalah seorang pencuri ataupun penyamun lah. Dan mereka cuba untuk menyamakan Parti Perikatan Nasional ni lebih kurang macam Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional yang mempunyai pelbagai latar belakang penyamun. Ada yang melibatkan Teruang, LCS, Yayasan Akal Budi, UKSB, macam-macam lah kes yang ada kat mereka. Jadi saya pun tak faham lah kan tuan-tuan, mungkin mereka nak samakan lah Perikatan Nasional dengan mereka ni. Sebab itulah mereka hari-hari duduk memutarbelikkan fakta. Dan yang patut mereka lihat adalah mereka melantik seorang penyamun ke dalam jawatan tertinggi dalam kerajaan. Okey saudara semua. Jadi saya haraplah rakyat-rakyat semua ni yang pergi bacalah kenyataan yang sebenarnya, jangan duk percaya cakap depa ni. Ramai Walanon yang masuk bila saya cerita tentang fakta, mereka marah lah tuan-tuan, sebab mereka tak boleh buat fakta. Dan selepas ni akan ada satu fakta lagi yang mereka akan lagi marah tuan-tuan semua. Jadi inilah pentingnya, ni saya nak masuk pada saya punya point dah tuan-tuan. Point yang pertama saya adalah pelabur mula meninggalkan Malaysia sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan, ini adalah laporan daripada MIDF Research, di mana pada bulan Februari lah sekarang ni, pada awal bulan tuan-tuan,
FDI dilihat telah pun menjual pegangan mereka berturut-turut dengan penjualan bersih sebanyak 502.3 million. Menurut MIDF Research, penjualan ini berlaku setiap hari dengan kadar 40.84 million hingga 220.57 million. Setiap hari tuan-tuan, mereka menjualkan mereka punya dia panggil apa, dia punya apa, saham dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sektor yang mencatatkan aliran pengeluaran yang tertinggi sektor yang mana FDI keluar paling ramai ini adalah melibatkan sektor pembinaan dengan nilai sebanyak 724.6 million, teknologi iaitu 115.9 million, dan perkhidmatan kewangan 111.2 million. Dekat-dekat 1 bilion juga keluar tuan-tuan FDI daripada negara kita. Ni bukan saya sebut tuan-tuan, ni MIDF Research yang bagi tahu tuan-tuan. Jadi untuk rekod saudara semua untuk pengetahuan sahabat semua, daripada tahun 2012 hingga tahun 2021, MIDA telah mencatatkan mereka telah meluluskan FDI sebanyak 392.9 bilion, yang mana 300.5 bilion ataupun 76.5% daripada FDI yang telah pun diluluskan ini telah pun direalisasikan. Orang kata apa, pada last year 2021. Jadi saudara, jadi kita menunjukkan di sini tuan-tuan, pelaburan paling banyak sekali masuk adalah pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang mana pelaburan dicatatkan sehingga 392.9 bilion, dan yang telah dilaksanakan bukan hanya sekadar kita sebut angka saja, yang telah pun direalisasikan 300.5 bilion. Jadi inilah contohnya kepimpinan yang kita nak, yang boleh menarik pelabur, bukan yang pelabur keluar habis daripada negara kita. Setiap hari pelabur keluar, gila ke apa? Jadi tuan-tuan, semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah pada 29 Februari tahun 2020 tuan-tuan, masa tu Bursa Malaysia mencatatkan 1219.720, dan sepanjang Tan Sri Muhyiddin Yassin orang kata apa, jadi Perdana Menteri, dan sehingga dia resign pada 16 Ogos tahun orang kata apa 2021, Bursa mencatatkan 1523.59, meningkat 303.87 mata. Jadi tuan-tuan, FDI mula meninggalkan negara kita selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin resign. Yang mana selepas saja Tan Sri Muhyiddin Yassin resign dan sehingga sekarang, Bursa mencatatkan 1476.9, iaitu dia menurun sebanyak 46.69 mata. Ini menunjukkan tuan-tuan, ni sekarang ni saya cerita menurun 46.69 mata. Ini menunjukkan FDI dia tidak yakin. Apabila orang lain menjadi Perdana Menteri, khususnya sekarang ni lah, apabila kita punya Abang Non kita jadi Perdana Menteri, dan orang kata apa, menurut MIDF Research, banyak pelabur yang dah mula keluar dah daripada Malaysia. Dan negara kita mencatatkan nilai dagangan yang rugi hari-hari. Dan ini akan menyebabkan lebih ramai orang yang akan hilang dia punya pekerjaan dia, saudara semua. Awak malam ni saya semput je tuan-tuan. Saya menajak sikit tu. Okey tuan-tuan, ini akan menyebabkan lebih ramai orang menganggur dan akan hilang mereka punya pekerjaan. Menurut MEF, Malaysia Employer Federation,
hari ini di dalam News Red Time, dia mengatakan di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim pada tahun ini mungkin 60,000 orang pekerja akan hilang pekerjaan dia dan lebih 60,000 juga akan menganggur sepanjang tahun 2023. Jadi ini bukan perkara yang biasa, tuan-tuan. Ini adalah perkara yang serius. Sebab apa? Sepatutnya kita nak mengecilkan kita punya jurang pengangguran, apa saudara. Tapi hari ini MIDF melaporkan kemungkinan lebih ramai orang yang akan hilang kerja. Mereka yang bekerja dalam sektor pembuatan ataupun pembinaan akan menghadapi risiko yang sangat besar pada tahun ini. Prestasi perniagaan kecil dan sederhana yang dilihat teruk sebab mereka tidak mendapat apa-apa bantuan ataupun insentif daripada kerajaan sekarang ni. Dan kalau saudara semua melihat semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, pelbagai insentif dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada peniaga kecil dan sederhana. Dan jadi sebab itulah MEF melaporkan dan kemungkinan besar mereka ni akan menutupkan perniagaan mereka. Sebab dilihat selama 70 hari Anwar memerintah negara, tidak ada sebarang pun insentif ataupun bantuan-bantuan untuk menyelamatkan perniagaan mereka. Tidak seperti semasa zaman pandemik di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu. Menurut kepada MEF, perniagaan dan industri runcit dan perkhidmatan akan mengalami kesukaran yang sangat teruk. Dan sebab mereka bergantung kepada perbelanjaan domestik. Rakyat di Malaysia sekarang sudah hilang dah dia punya kuasa membeli. So bila dia telah hilang kuasa membeli disebabkan oleh peningkatan harga barangan dan juga disebabkan oleh dia punya hutang dia meningkat, dan benda ini akan menyebabkan SME akan mengalami masalah yang sangat besar sebab mereka bergantung kepada perbelanjaan domestik. Dan rakyat Malaysia sekiranya mereka mengurangkan perbelanjaan mereka, maka kemungkinan lebih ramai orang yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Sebab banyak perniagaan-perniagaan yang diterajui oleh SME ini terpaksa ditutup dan sebagainya. Abang Non kita menjadi Perdana Menteri. Ni laporan yang saya baca tadi adalah laporan daripada MEF dan juga laporan daripada MIDF. MIDF Research dan juga daripada MEF, itu Malaysia Employer Federation Report. Jadi tuan-tuan, lagi lama Anwar menjadi Perdana Menteri, sudah tentulah lagi banyak syarikat yang akan tutup dan lebih ramai rakyat Malaysia yang akan hilang mereka punya pekerjaan mereka. Amaan pula tuan-tuan, apabila sekiranya saudara semua melihat laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, ringgit diunjurkan akan merudum. Merudum tuan-tuan, merudum. Ayat merudum ni tak silap saya jatuh dengan teruk lah kot kan, merudum kan. Berbanding USD. Sehingga 4.50 next week. Ini kerana US telah pun mengumumkan peningkatan rizab persekutuan USA. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat sekarang ni ringgit ditutup rendah 2 minggu berturut-turut berbanding mata wang yang utama, antaranya adalah Pound Britain, Singapore Dollar dan juga Euro. Dan kalau kita tengok sekiranya lah dalam keadaan FDI keluar daripada negara kita, dan daripada sudut ringgit jatuh dan sebagainya, rakyat hilang dia punya kuasa membeli disebabkan harga barang meningkat, disebabkan hutang meningkat dan sebagainya, dan sudah tentulah dia akan membawa masalah yang lebih teruk pada negara kita. Dan bila kita ringgit kita jatuh tuan-tuan, yang paling
yang paling akan jadi teruknya kalau tuan-tuan tengok di dalam laporan Bank Negara Malaysia adalah dia akan menyebabkan kepada peningkatan daripada sudut harga import komoditi global. Dan ini akan menyebabkan rakyat Malaysia akan menyaksikan harga barangan akan naik lebih tinggi daripada sekarang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab harga yang ada sekarang pun dah memang high price dah memang tinggi dah. Harga telur pun saya rasa cecah sampai RM16. Harga ayam pun dah cecah sampai RM11. Kalau kata ringgit kita berudum, lagi tinggi lah harga tu naik kan. Mungkin akan naik dalam RM13 dan sebagainya. Inilah menunjukkan tuan-tuan prestasi. Selama lebih kurang 70 hari Anwar menjadi Perdana Menteri. Jadi inilah laporan-laporan yang dikeluarkan oleh agensi-agensi berkenaan dengan prestasi kerajaan sekarang ni. Jadi sekiranya lah kita melihat sekarang ni tuan-tuan, Anwar dia tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri sebab Anwar dia leka dan dia tidak menumpukan sepenuhnya kepada pentadbirannya. Dan FDI hari ini keluar sebab dia melihat Anwar Ibrahim punya behavior yang dilihat leka di dalam pentadbirannya. Kalau dia pergi kat mana-mana negara lah yang kita tengok sekarang ni, Anwar hanya diterima di negara Asia je. Indonesia, Brunei dengan Thai. So dekat mana je dia pergi, dia akan cakap soal rasuah, soal integriti dengan menyalahkan pihak parti yang lawan. So hari ini negara luar melihat Perdana Menteri ini hanya tahu nak berpolitik, nak memburukkan parti-parti yang lawan dengan dia. Dan dia sendiri tidak ada idea macam mana dia nak mentadbir negara, macam mana dia nak memacu ekonomi negara. Dan dia sendiri, kalau kita tengok di peringkat Western world, di negara barat dan sebagainya, mereka melihat Anwar sendiri adalah seorang yang tidak berintegriti dan rasuah. Bila dia melantik Zahid Hamidi yang terpalit dengan 47 kes rasuah dan juga menyalahgunakan kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan baru-baru ini Anwar yang hebat di pentas dunia melawan tentang kronisme, nepotisme dan sebagainya, dia melantik anak dia sendiri, Nurul Izzah, ke dalam jawatan kerajaan. So hari ini menunjukkan pelabur-pelabur melihat dia ni adalah seorang yang tidak berpegang dengan apa yang dia katakan. So FDI hanya melihat Anwar Ibrahim seperti beruk yang mendapat bunga. Dan mereka risau sekiranya beruk yang mendapat bunga ini akan merosakkan bunga itu selepas pada itu. Sebab itulah mereka mula meninggalkan Malaysia. Sebab mereka melihat, kalau tuan-tuan tahu istilah beruk dapat bunga ni, macam dia bila dia dapat bunga tu, apa yang dia buat, dia akan mencerakinkan bunga tu. Bila dia mencerakinkan bunga tu, hancurlah bunga tu. So ini yang FDI nampak. FDI nampak Anwar ni macam seekor beruk. Anwar seperti seekor beruk. Anwar seperti seekor beruk yang mendapat bunga. Dan di akhirnya dia akan merosakkan bunga tu, memusnahkan bunga tu. Sedangkan Malaysia adalah satu tempat yang strategik untuk melabur. Dan sebelum ni semua pelabur menumpukan untuk melabur di Malaysia. Namun selepas Anwar Ibrahim memimpin negara, pelabur-pelabur ni semua keluar. Sebab mereka nampak orang seperti Anwar sekiranya memimpin Malaysia, dia akan mendatangkan masalah. Dan dia tidak akan mesra kepada pelabur dan akan mendatangkan masalah kepada pelabur itu juga. Mereka mula pelabur-pelabur sekarang ni dia mula beralih dia pergi kepada Indonesia, Thai, sebab mereka yakin dengan pemimpin yang memimpin negara tersebut, yang dilihat lebih profesional, yang tidak menggunakan ayat yang bombastik dan sebagainya, semata-mata tetapi mereka ini reti macam mana nak tadbir negara, nak memacukan ekonomi negara dan memulihkan ekonomi negara mereka. Sebab tu hari ini pemimpin negara luar, mereka bukan cakap tentang parti lawan dan sebagainya. Mereka membahaskan dalam yang mana kita nak menghadapi kesukaran ekonomi ini, apakah peluang-peluang
yang dapat dibuat dekat negara mereka. Semua pemimpin duk bincang tentang benda tu. Nak buat dia punya RE, lepas tu nak meningkatkan pertanian nak meningkatkan dia punya perladangan, pertenakan dan sebagainya. Dekat Malaysia, yang bincang adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin curi 600 bilion. Esok mesyuarat Tan Sri Muhyiddin Yassin curi 92.5 bilion. Esok mesyuarat lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin curi 4.5 bilion. So orang dan pelabur dia tak nampak Anwar nak bawa negara ni dekat mana. Yang mereka nampak lagi lama Anwar menjadi Perdana Menteri, maka Malaysia akan menuju ke arah kehancuran. Ini adalah laporan-laporan yang dikeluarkan, tuan-tuan. Bukan saya saja, mereka dan sebagainya. Okey, saudara. Hairi, betul ya? Siapa yang membaca dia? Jadi saudara, itulah masalah-masalah yang berlaku. Kita haraplah tak lama lah dia duduk kat dalam negara. Saya risaukan sebab apa, tuan-tuan? Kalau pelabur keluar daripada negara kita, rakyat hilang kerja, dengan harga barang meningkat, dengan peluang pekerjaan yang baru tak ada, dengan kerajaan tak prihatin pada rakyat, tak membantu rakyat, saya risau apa yang akan berlaku kat masa depan. Jadi kalau kita tengok hari ni prestasi 70 hari dia jadi kerajaan, amat menyiksakan dan memeningkan kepala saudara semua. Jadi kita tengok hari-hari kita duk buka berita, kita mengharapkan adalah pengumuman yang baik untuk rakyat. Harga ayam turun ke, harga sayur turun ke, harga telur turun dan sebagainya. So apa yang kita nampak hari ini adalah semuanya lakonan semata-mata. Hari ini saudara semua, saya jumpa dengan rakan saya. Saya sempatlah jumpa dia petang tadi. Rajin saya jumpa rakan saya. Dia cerita kat saya, baru saya perasan berkenaan dengan menu rahmah ni. Menu rahmah ni, tuan-tuan, ni lawak sikit. Member saya beritahu lah, member saya ni bukan belajar NFT apa, tapi dia boleh lihat lebih daripada saya. Dia kata, Abang Syafiq, dia kata, menu rahmah ni dibuat dekat Maidin dengan Econsave ke apa dia sebut. Saya pun lupa lah. Dia kata, Maidin ni bukan kedai makan. Ini dia kata, Maidin bukan kedai makan, dia supermarket. Dia nak tarik orang main supermarket, dia pergi belilah menu rahmah tu, mungkin 100 bungkus, 200 bungkus, mungkin. Mungkin ni siapa yang bagi kat saya star mai 300 ni? Ni mesti Abang Jebat. Terima kasih Abang Jebat. Dia mesti dia orang lain sukar. Minta maaf. Abang Jebat kata, minta maaf Abang Jebat. Saya tak perasan tadi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, tuan-tuan. Menu rahmah ni dia buat kat supermarket. So, Maidin dia nak tarik orang main beli kat supermarket dia. Dia belilah 200 bungkus, 300 bungkus. Lepas tu dia buat lah kan. Tapi dia tak nak lah beli sampai 300 bungkus. Saya rasa 100 bungkus tu kan. One serve yang saya tahu. So, orang akan main beli barang kat supermarket dia. Dan dapat makan RM5 tu lah. So, dia bukan rugi banyak pun. Dia untung lebih banyak daripada dia punya tu. Sebab tu dia kata dia boleh dapat untung. Sebab dia bukan kedai makan. Kalau orang kedai makan yang biasa, dia tak boleh buat, tuan-tuan. Sebab apa? Dia punya bahan-bahan yang dia dapat pun dah mahal. Sayur pun dah mahal dan sebagainya. Dan member saya beritahu, dia kata, menteri dia buatlah bodoh sangat. Kalau Maidin boleh jual menu rahmah, maknanya Maidin boleh menurunkan harga dekat dia punya market dia. Harga ayam dia boleh turun, harga sayur dia boleh turun. Sebab dia kata apa? Kalau dia mampu untuk bagi menu rahmah RM5, sudah tentu dia mampu untuk menurunkan harga dia. Tapi hari ini dia tak boleh nak turun. Sebab apa? Sebab dia boleh dapat keuntungan dekat dia punya barang dia berdasarkan orang ramai yang beli dekat Maidin disebabkan menu rahmah. Cuma yang jadi masalah hari ini adalah peniaga-peniaga lah. Peniaga-peniaga hari ini dibanding-bandingkan dengan menu rahmah. Seolah-olah macam mereka saja nak ambil keuntungan yang berlebihan. So orang ramai dia pergi dekat kedai makan biasa, bila dia cek harga, dia kata ni apa, saya makan kat Maidin RM5 je.
Dan so peniaga-peniaga mungkin orang akan boykot kedai mereka. Sebab apa? Menteri ajak macam tu. Menteri kata pi makan menu ramah, kedai lain hampa boykot. Bila mereka memboykot kedai-kedai ni, maka habislah orang hilang kerja. Dan kedai tutup, orang hilang kerja dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, member saya yang tak belajar universiti pun reti fikir. Menteri ni yang kata belajar hebat sangat ni takkan tak reti fikir benda ni. Dan saya rasa orang hari ni baru perasan kata Maidim bukan kedai makan. So sebab itulah saudara, kalau saudara pergi dekat kedai lain, mana ada menu rahmah ni? Sebab itu saya kata kat kerajaan, list down tengok. List down tengok berapa restoran and berapa kedai yang menyediakan menu rahmah secara berkekalan. And apa yang saya dimaklumkan adalah yang buat seminggu untuk marketing. Lepas tu, minggu yang kedua dia start dengan harga dia yang biasa. And jadi itulah tuan-tuan, kerajaan hari ini tidak membantu. Dia menekan berniaga. Menu rahmah ni sebenarnya membunuh SME. Small medium entrepreneur ni semua kena bunuh habis. And sebab apa? Sebab inilah. And apa idea yang stupid ni kan, yang dibuat oleh kerajaan dan sebagainya. Dan kita mintalah dia runding dengan Maidim, suruh bagi tahu kat Maidim harga sayur suruh bagi murah, harga ayam suruh bagi murah, harga semua boleh murah. Sebab dia kata dia boleh untung. Dia buat menu rahmah boleh untung. And ada lebihan apa? Banyak ringgit untung dekat mana dia masak pun tak tahu. Apa nama, ataupun dia pergi beli kat kedai mamak mana-mana. Lepas tu dia rugi sikit tak apa, dia untung kat orang main beli dekat dia punya market dia. Sekiranya Maidim abang kata semua dia boleh untung, dan suruh dia buat turun lah harga ayam dia, harga sayur dan sebagainya. Okey tuan ni siapa Walanon yang marah ni? Sabarlah Walanon kan. Hashtag Maidim suruh dia jawab. Bagus juga, tak ada masalah apa. Okey tuan-tuan menu rahmah menambahkan beban berniaga abang. Ya betul bang, saya faham bang. Bukan saya barang meningkat. Saya nak baca soalan sebelum saya pergi pada topik yang lain. Apa yang dia ni mengarut, cakap tak ada fakta zon. Dia abang bagi fakta abang tu saya nak rujuk kat mana ni saat ni. Abang bagi tahu sekarang ni saya type. Abang sebut abang ada fact kan. Okey, abang punya rujukan tak benar. Sekarang ni saya type kat situ, nanti saya buka di sini. Saya nak baca. Kalau saya salah saya minta maaf. Tak ada masalah bang. Tapi buat masa sekarang ni saya nak bercakap, saya buat research bang. Bukannya saya cakap saja-saja. Saya bercakap saya buat research daripada siang tadi, daripada pukul 4.5 saya buat research. Dan baru malam ni saya bercakap. Bukan saya buka-buka tak perap saya terus cakap macam tu. Kalau abang kata saya cakap ni, apa yang saya bagi tahu ni fakta yang salah, abang bagi saya type kat sini. Abang tengok ni duk ada tergantung tu nampak. Tu. Abang bagi tahu ya. Abang bagi tahu saya pergi type ya. Saya tekan saja. Law zaman canggih bang. Mana dia hilang dah. Hilang tak payah lah bang cakap tak ada fakta tapi dia tak boleh nak buat fakta. Dengan orang lain boleh lah, dengan Syafiq Ali kan silap lah. Okey tuan-tuan dia tak berani Ada tak soalan lain apa-apa? Duduk dalam hutan kot mana ada saya nak type di sini. Tak mana yang saya salah pasal menu rahmah, tak mana saya salah pasal laporan ekonomi apa semua ni. Waalaikumsalam Hana Kamis Tan Sri cakap bukan disiasat sebagai suspek, tapi SPRM cakap suspek. Jangan bohong tuan-tuan Dalam berita harian sebut bahawa suspek, orang yang sebut tu sumber yang tidak mahu diketahui dan sumber yang tidak mahu dikenali. Rakyat Malaysia tak mahu sumber yang tidak mahu dikenali dan juga sumber yang tidak mahu diketahui ni. Siapa dia? Siapa sumber tak mahu dikenali dan diketahui ni? Menurut kepada sumber yang tidak mahu diketahui dan dikenali daripada SPRM, siapa dia sumber ni? Sumber mangkak mana punya sumber? Mengatakan bahawa Tan Sri dipanggil sebagai suspek di dalam Hana Wibawa. Mana ada sumber? Mana satu sumber? Tapi kita tak mau baca sumber yang tidak mahu dikenali dan diketahui ni. Saya nak baca sumber yang kita semua kenali dan ketahui.
Boleh? Saya dah baca di awal live saya tadi, mungkin dia baru masuk, saya jawab lagi sekali. Sumber yang semua rakyat Malaysia ketahui dan sumber yang semua rakyat Malaysia mengenali, bercakap, ini kenyataan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri. Dia kata apa? Dia kata siasatan masih berjalan mengikut Seksyen 30/1/A bla 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 bla, yang mana pegawai SPRM dibenarkan memerintah mana-mana orang untuk hadir bagi tujuan di soal siasat berhubung dengan apa-apa perkara yang mungkin pada pendapatnya membantu dalam penyiasatan suatu kesalahan. Lepas tu dia sambung kenyataannya, mereka yang telah dipanggil tidak sewajarnya memberi sebarang komen sehingga siasatan selesai sepenuhnya. Tidak kiralah mereka dipanggil sebagai saksi ataupun mereka dipanggil sebagai suspek dalam sesuatu kes. Dia tak kata suspek. Dia kata orang yang dipanggil sebagai saksi ke, suspek ke, dia tak boleh memberi sebarang kenyataan kepada media. Jadi sumber yang tidak mahu diketahui dan dikenali anda baca, sumber yang diketahui dan dikenali anda tak mahu baca. Macam mana nak jadi manusia begitu? Okey, entahlah, Walanon tu pun dah cakap fakta. Sumber Walanon lah tu. Sumber yang tidak mahu dan tidak mahu diketahui dan dikenali itu adalah sumber Walanon. Ni main seorang lagi sumber Walanon. Ni baca NST. Alah, Awani Walanon. Walanon dia boleh outer. Ni nampak saya pakai baju apa ni? Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia. Bekas pegawai di sana. Nak kencing saya apa? Tak biar kencing saya lah. Saya baca tadi adalah di News Straits Times, NST. NST dia memang takkan dengar cakap kerajaan. Saya ada pengalaman cukup banyak dengan NST ni. NST dia memang straight. Kalau Perdana Menteri suruh pun dia akan kata dia takkan tulis. Dia ada satu kes dengan NST dulu. Okey, saudara semua. Sumber Meli kot kan. Mungkin dia kot apa pengarah SPRM tu yang dia pun beritahu tadi, perarakan nak bunuh Cina lah, bunuh apalah, padahal tak ada dalam video tu. Tu semua sumber yang tidak mahu diketahui dan dikenali lah tu. Sumber dia siapa dia? Walanon. Minta maaf lah, rakyat Malaysia tak mahu sumber Walanon. Tak, saya bagi tahu sumber saya NST. News Straits Times. Dia bagi tahu sumber dia adalah Awani. Saya nak tanya, macam mana News Straits Times boleh lapor lain, Awani boleh lapor lain? So, mereka kerajaan kena jawab lah. Mana satu ni? Rakyat Malaysia tanya suspek ke? Ataupun sebagai witness? Yang mana satu? Macam mana News Straits Times lapor lain? The Star lapor lain? Awani lapor lain? Dah kalau kita nak layan dia lah, kita boleh layan dia. Dia kata, Awani kan? Kita cakap kan dia. Kenapa dua surat gambar lapor lain? Okey, tuan, ini ada benda yang serius tuan. Okey, tak apa, kita malah nak layan ya. Walanon ni kita layan bawa masa bukan ada otak. Okey, tuan-tuan, hari ini dilaporkan. Ni serius tuan-tuan, ambil peduli sikit. Hari ini dilaporkan 13 Al-Quran yang dibuang ke dalam longkang di Taman Sri Murni di Jinjang, Kuala Lumpur. Mengikut kepada laporan PDRM, siasatan awal mendapati Al-Quran ini sengaja dibuang di dalam longkang. Sengaja, saudara. Jadi tuan-tuan, membakar ataupun membuang Al-Quran ini seperti merobek dan membakar tubuh-tubuh umat Islam. Ingat, membakar dan membuang Al-Quran adalah seperti merobek jantung dan membakar tubuh-tubuh umat Islam kat dalam negara kita. Ni saya quote balik ayat daripada kepimpinan kita. Namun hari ini banyak ulasan dan laporan berita yang hanya nak berkisarkan tentang nak berpolitik kebencian agama dan perkauman semata-mata dengan melabel PAS berarak untuk berperang dan sebagainya. Tidak ada satu orang pun pemimpin politik dalam kerajaan hari ini yang mengecam tindakan yang berlaku di Malaysia. Kalau berlaku di sebelum ni dekat mana? Sweden.
Perdana Menteri kata nak cetak 2 juta Al-Quran agih seluruh dunia. Kecam ni berlaku di Malaysia. Dibuang dalam longkang. Itu satu naskah. Mana pemimpin-pemimpin kerajaan hari ni yang bersuara? Mana pemimpin parti berpolitik dekat dalam kerajaan hari ni yang bersuara? Ini adalah satu penghinaan kepada umat Islam. Sengaja nak mencetuskan api perkauman dan juga kebencian agama dekat dalam negara kita. Adakah hari ini semua yang ada kat sini nak diam diri semata-mata apabila ada cuba pihak dan ada cubaan daripada pihak lain untuk menghina agama Islam dalam negara kita? Saya bukan nak menuduh, tapi saya nak berpesan, jangan ulangi perangai 22 bulan. Saya cukup mengenali bangsa-bangsa ni semua. Sebab saya antara orang yang berdiri di Masjid Negara apabila berlakunya penghinaan ke atas Nabi Muhammad SAW. Saya berdiri di situ, di atas pentas itu, bersama dengan Ustaz Idris, bersama dengan Ashraf Wajdi. Malu saya nak sebut nama dia, tapi dia ada di situ juga. Dan bersama dengan Ustaz Kamaruzzaman daripada Ummah dan beberapa NGO yang lain. Semasa zaman 22 bulan kita berdiri di Masjid Negara menentang penghinaan ke atas Nabi Muhammad SAW apabila mereka melukis gambar baginda Rasulullah dengan begitu jijik sekali. Saya nak berpesan kepada mereka ni, jangan mengulangi perangai 22 bulan tersebut. Jangan cuba mencabar umat Islam, jangan cuba mencabar orang Melayu yang ada dekat dalam negara kita. Saya tak tuduh mana-mana pihak. Saya tidak menunding dekat mana-mana pihak. Saya cuma memberi pesanan. Dan kalau ada pihak yang membuat perkara ini, lebih baik kamu mendiamkan diri dan tidak lagi membuat perkara ini. Dan perkara ini tidak pernah berlaku dalam sejarah penubuhan negara kita. Kita merdeka 66 tahun, tak pernah berlaku sekalipun orang yang menghina baginda Rasulullah, orang yang menghina Al-Quran, tak pernah berlaku. Dan sebab itulah saya sebut 22 bulan, sebab perkara ini pernah berlaku dalam sejarahnya apabila mereka memerintah negara kita selama 22 bulan. Saya cuma ingin berpesan kat sini, jangan ada pihak yang cuba-cuba untuk menunjukkan sikap kebencian agama. Saya gusar akan berlaku perkara yang lebih teruk. Dan kerana umat Islam dan Melayu kat dalam negara ini boleh bersabar banyak perkara, tetapi tidak. Dan baginda Rasulullah SAW itu dihina. Dan ini seperti merobek ke dalam jantung kita, membakar tubuh kita, menyiat kulit kita. Kita tidak akan berdiam diri. Saya bagi tahu, pihak PDRM perlu menyiasat dengan telus. Dan kena tangkap pelaku ini dan pastikan dia didakwa. Dan kita, kalau dia adalah rakyat Malaysia, kita minta orang seperti ini digugurkan kerajaatannya kerana dia tidak lagi boleh untuk menjadi rakyat Malaysia. Sebab orang rakyat Malaysia, tidak kira lah Cina, India ataupun Melayu, kita menghormati agama yang sama. Dan kita menghormati sesama kita. Dan kita dalam perlembagaan menetapkan bahawa setiap orang berhak untuk menganuti agamanya yang tersendiri, tetapi tertakluk di bawah perkara 4 bagi mengembangkannya. Dan saya nak mengingatkan kepada mereka, Malaysia adalah negara Islam. Saya tengok dalam ruangan di FB dan berdebat di situ. Siapa kata Malaysia adalah negara Islam ni, saya nak bagi tahu. And you tanya orang yang tak boleh jawab, boleh. You tanya saya, Syafiq Alim, saya boleh jawab. Di mana bukti Malaysia adalah negara Islam? Perkara 3 fasal yang pertama perlembagaan menyebut bahawa Islam adalah agama persekutuan. Perkara 160 klaus yang kedua perlembagaan menyebut bahawa persekutuan tertubuh di bawah perjanjian persekutuan 1957. Di dalam The Act of Independence Malaya 1957 ataupun perjanjian persekutuan Tanah Melayu 1957 menyebut bahawa persekutuan adalah negara yang bebas, berdaulat dan merdeka. Persekutuan adalah negara. Maka kita gantikan perkataan persekutuan dengan negara yang menyebut dalam perkara 3 fasal pertama, Islam adalah agama negara. Dan jadi dalam laporan yang ditulis oleh Suruhanjaya Reid oleh Hakim Malik daripada seorang hakim daripada Pakistan,
Dan pada 11 hari bulan Februari 1957, dia menjelaskan bahawa negara ini adalah negara Islam. Dan jadi saudara semua, saya bagi tahu, ini adalah negara Islam, majoritinya adalah umat Islam. Jangan kamu mencabar kedaulatan negara ini. Jangan kamu mencabar umat Islam yang ada kat dalam negara ini. Siapa yang memerintah tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalahnya adalah golongan yang ekstrim dalam agama. Golongan yang perkauman. Golongan yang tidak tahu mentadbir negara. Golongan yang tidak tahu untuk memikirkan soal ekonomi negara. Tetapi cuba untuk menghasut ke arah perkauman. Dan juga kebencian terhadap agama. Ini pesanan saya. Yang terakhir saya bagi tahu, berlaku lagi kes seperti ini, saya akan pastikan rakan-rakan kita semua tidak akan berdiam diri. Dan hal ini yang berlaku pada hari ini pun, dan esok ataupun lusa, insya-Allah kita akan menggerakkan supaya satu laporan dibuat, supaya diambil tindakan yang sekeras-kerasnya kepada mereka yang melakukan perkara ini. Kalau di Sweden bakal Al-Quran 5,000 orang turun ke hadapan kedutaan Sweden, jangan cabar. Penghinaan ke atas Nabi Muhammad, kita turun dekat Masjid Negara. Di dataran Merdeka kita turun 30,000 orang. Jangan cabar lagi sekali. Cabar lagi sekali, seluruh umat Islam dalam negara kita akan turun. Dan kita akan tunjukkan protes besar-besaran. Jangan cabar kami. Itu yang saya bagi tahu. Saya telah berbincang dengan beberapa NGO. Dan saya rasa sahabat kita Huk Singa pun dah keluarkan video. Saya baru call dia tadi. Dia pun dah keluarkan video. Dia pun telah pun mengecam tindakan yang dibuat. Saya akan menghubungi beberapa rakan NGO kita yang lain yang sebelum ni pernah saya berjuang bersama-sama dengan mereka. Kita akan berbincang apakah tindakan selanjutnya yang kita akan buat berkaitan dengan penghinaan ini. Okey, tuan-tuan, Allahu Akbar. Aku bersedia masuk saf. Fik, tengok Jinson apa benda ni. Ajak semboyan, Fik. Semboyan, kalau saya maklum semboyan tu, kalau saya maklum kat Tok Singa tu, ibarat saya maklum tu dekat semboyan lah. Sama lah kan. Saya ada call dia tadi. Saya cuma tak dapat call dengan Ayah Ad. Ayah Ad Squad Radar. Saya hilang nombor dia. Siapa yang ada nombor dia boleh main hantar kat saya. Tu antara orang yang sekali dululah kita berjuang sekali. Dan saya dah maklumkan dah dekat grup Penang pun saya dah maklumkan dah. Jadi mungkin sekali selepas live saya akan dengan PPIM pun saya dah call. Saya dah hantar link berita tersebut, tapi tak dapat lagi maklum balas daripada mereka. InsyaAllah kita akan menghubungi semua rakan-rakan NGO kita yang pernah sama-sama berjuang dengan kita. InsyaAllah kita akan tanya apakah yang kita akan buat seterusnya. Berkaitan dengan agama ni, memang saya takkan duduk pada lantas di dalam lantai politik. Saya akan bergerak bersama dengan NGO. Sebab apa? Sebab isu agama ni bukan isu yang boleh dipolitikkan. Isu agama ni adalah isu yang mana semua orang Islam ni wajib untuk mempertahankan agama dia. Okey, tuan-tuan, Ayah Ad dah masuk UMNO dah. Oh ya kah? Tapi tak apalah, dia dah masuk pun tak apa. Tapi kami berjuang sekali dulu dalam isu berkaitan dengan agama ni. Saya rasa tidak wajar kita meletakkan halangan sama ada dia orang UMNO, orang Amanah, orang DAP ataupun sebagainya. Dalam isu agama ni semua kena duduk sekali. Semua kena duduk dalam satu saf untuk mempertahankan agama dia. Okey, tuan-tuan, ya, real lah, agama tidak ada mengena dengan lantas politik. Saya sokong kami NGO Squad Kurba. Boleh PM saya. Okey, tuan-tuan, kalau duduk belah Kuala Lumpur ni, mungkin esok boleh kita bincangkan untuk kita buat laporan ke macam mana ke, kita tengok apa yang perlu kita buat. Okey, saudara semua, ambil nafas sah. Saya nampak rakan saya tadi, CB ada di sini, Cikgu Bat. Tarik Jinson JJ. Siapa dia Jinson JJ ni?
Politik kena berlandaskan lama agama. Jangan lupa solat berjemaah demi agama. Abang tengok saya kat dalam ni, abang tahu nak kata saya tak solat jemaah. Takkan saya nak buat live sambil saya solat jemaah nak tunjuk kat abang. Abang rasa bila saya duduk kat sini, saya duduk buat live kat sini, maknanya saya ni orang yang jenis bukan kaki solat jemaah lah. Abang seorang lah yang bagus kat dalam dunia ni. Abang seorang lah yang tahu bahawa meninggalkan walaupun satu solat ni boleh jatuh kita punya akidah kita, boleh jadi kafir dan sebagainya. So abang seorang ialah yang sembahyang jemaah. Jadi kalau abang ni seorang yang ada 5 waktu sembahyang jemaah, maka jom kita bangkit bersama-sama untuk mempertahankan ni. Orang membuang Al-Quran ke dalam longkang, kita mesti kena ada rasa kita marah kan, sebab Al-Quran adalah ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baguslah kalau abang sembahyang 5 waktu dan abang merasa marah. Sepatutnya abang merasa marah seperti saya, bukan nak condemn dan sebagainya. Kalau abang nak pergi sembahyang jemaah sekali dengan saya, boleh. Abang ambil nombor saya, sekali PM saya bagi tahu, jom kita pergi sekali. Jangan sekali abang tak ada pula. Okey tuan-tuan, kita masuk syurga dengan amalan, dengan rahmat. Okey saudara semua, ada soalan tak? Rumah dia dekat dengan masjid. Tu pasal ada Azam. Jangan duk ni kan. Boleh kalau nak pergi, jom sekali. Jangan saya pergi tarik di rumah. Dia tu memang Afiq suka sangat jolok seorang teman. Nama tuan. Ulas sikit pasal 11 salah laku atas PMX. Sekali saya ulas pasal itu, 5 minit lagi saya ulas. Ingatkan saya balik. Saya nak baca pasal ni Ustaz. Kalau ada rakan-rakan NGO boleh PM saya tepi ya. Siapa yang buang Quran tu tak kisahlah siapa yang buang pun. Dia mesti diambil tindakan. Dia mesti ambil tindakan sekeras-kerasnya ke atas dia. Dan kita minta, tuan-tuan, saya nak bagi tahu rakyat Malaysia yang pernah dilucutkan kerakyatan dia sepanjang Malaysia tertubuh ni seorang ya. Seorang guru berbangsa Cina apabila dia menghina Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Selepas tu belum ada. Dia nak hina Quran kan, hina Nabi kan, tak pernah kena lucut. Sedangkan dalam perlembagaan boleh dilucut kerakyatan dia. Jadi kenapa daripada dulu saya kata, daripada tahun 2018 saya kata, apabila menghina kepada baginda Rasulullah SAW, saya minta untuk dilucutkan kerakyatan dia. Sebab dia telah pun menghina kerajaan persekutuan, tidak taat dan setia kepada persekutuan. Sebab Islam adalah agama persekutuan. Jadi kita boleh lucut kerakyatan dia. Kalau Tunku Abdul Rahman boleh buat, sebab apa yang kita yang lain tak boleh buat? Kalau kita lucut dulu Tunku Abdul Rahman, lucut satu kerakyatan, negara kita aman damai, berapa puluh tahun. Daripada tahun 69 atau berapa Tunku Abdul Rahman pecat kerakyatan, sampai tahun 90-an tak pernah dengar tentang perkauman. Jadi apa masalahnya kalau sekarang kita ambil satu contoh, kita pecat kerakyatan dia, kita buang kerakyatan dia, kita tengok mungkin lagi 20 tahun aman, tak ada siapa nak bunyi tentang agama, tak ada siapa nak bunyi tentang kaum. Tapi masalahnya kita tak mau buat. Sebab tu mereka rasa mereka besar kepala, walaupun mereka tidak taat dan setia kepada persekutuan. Tuan-tuan, ketua bagi agama Islam, saudara, saya bagi tahu, adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kalau dia baling Al-Quran, dia buang Al-Quran dekat dalam longkang, sama ada dia menghina Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dia hina lah, sebab Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah ketua kepada agama Islam. Raja-Raja Melayu adalah ketua kepada agama Islam. Sama ada tafsiran dengan dia tidak taat dan setia kepada persekutuan dan juga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sama lah, sebab tu Tunku Abdul Rahman ambil tindakan pecat kerakyatan dulu. Jadi kenapa kita tak mau buang kerakyatan mereka ni? Sepatutnya kita kena buang kepada sesiapa saja yang melakukan penghinaan kepada agama, mesti dilucutkan kerajataannya. Biar polis je siasat, tak perlu jadi jaguh kampung. Ni bang, ni bukan soal jaguh kampung bang. Saya orang Islam, jadi saya kena mempertahankan lah. Kalau saya boleh heret saya punya kaki saya kena gaut,
Sebab Al-Quran terbakar di Sweden beribu kilometer daripada Malaysia. Kalau benda berlaku kat Malaysia, siapa saya tak boleh berjuang? Saya bukan macam abang, bang. Saya bukan macam abang. Saya sakit kena gout. Saya boleh heret kaki saya boleh merangkak untuk pi dekat kedutaan Sweden. Itu berlaku kat Sweden. Ini berlaku kat Malaysia. Saya nak duduk diam ke? Jangan cabar. Okey, saudara. Yang cakap boleh buat aja tu biar dia Yahudi, memang kita suruh boleh buat aja. Kita suruh buat, tapi kita cakap di sini kita bagi amaran. Jangan duk buat. Kalau buat kita jumpa siap. Okey, saudara semua. Kesian tuan-tuan yang duk ada kat sini, kesian. Depa sebenarnya nak cari populariti dekat dalam saya punya live ni. Nak bagi orang mengenali mereka. Saya ingat tadi Jensen ni mana tambah rupanya ada akaun di situ. Duk komen. Biasalah orang gila publicity. Orang gila publicity ni memang dia suka main cari tak mana ada view, dia main duk komen nak bagi orang sebut nama dia lah. Orang macam ni kita tak payah layan sebab dia ada apa tau. Saya dah belajar satu benda daripada Abang Mandat. Mereka ni ada penyakit dipanggil sebagai PTSD. And dia ada Post Traumatic Syndrome Disorder. Ataupun dia ada OCD. OCD ni apa? Yang penyakit otak ni lah. Penyakit otak ni dia macam mana tuan-tuan tahu? Saya nak pergi. Dia ni tak suka kat orang tu. Dia tak suka kat saya. Dia tak suka tengok muka saya. Tapi dia nak masuk nak tengok saya. Tu dia ada sakit otak tu. Tuan-tuan, mana ada orang yang kita ni tak suka kat dia? Saya ni orang yang tak suka pada Anwar Ibrahim. Saya kalau nampak video Anwar, saya akan skip. Anwar buat live, saya tak pernah dengar walaupun satu ucapan Anwar Ibrahim. Lillahi ta'ala saya cakap pada tuan-tuan. Kalau dalam parlimen saya pegawai di sana, Anwar berucap, saya keluar pergi makan, pergi tandas, saya tak akan dengar apa pun yang Anwar cakap. Sebab apa? Sebab saya benci kat dia. Lepas tu baru saya baca. Tapi orang yang ada masalah mental ni macam mana? Dia ada masalah mental macam mana? Dia benci kat saya. Tapi dia masuk nak tengok saya. Lepas tu dia macam tak puas hati, dia marah, dia type kat situ. Hang ni pelak, hang ni babi, hang ni isyak tu, hang ni dia macam-macam. Dia tak suka kat saya, tapi dia masuk, dia suka nak type. Orang dalam kategori ni, Abang Mandat dia dah belajar dalam bidang dalam bidang penyakit otak ni. So dia bagi tahu depa ni ada penyakit dipanggil sebagai PTSD. Post Traumatic Syndrome Disorder ataupun OCD ke apa satu lagi. Dia sakit otak. Saya tak pernah masuk room-room orang Pakatan Harapan. Saya tak pernah masuk. Sebab apa? Saya benci ke mereka. Apa saya nak masuk? Saya mesti memulakan hidup saya dengan nilai-nilai yang positif. Kalau mereka ni negatif, untuk apa saya pergi tengok mereka? Saya takkan pergi tengok. Saya tak pernah masuk room mereka. Sekali-sekala saya masuk pergi buat lawak ya. Kalau mereka sebut nama saya dan sebagainya. Jadi ada orang ada masalah mental. Dia tak suka kat saya, tapi dia suka tengok muka saya. Tiap hari dia buka live, dia akan dengar saya cakap. Tuan-tuan bayangkan, mana ada orang segila tu yang tak suka kat orang tu, dia sanggup tengok orang tu cakap 1 jam. Mana ada orang gila macam tu? Dia duduk daripada awal saya live tadi. Daripada awal saya live, 58 minit dia duduk semata-mata nak type dekat situ. Kod-kod saya baca, Syafiq Haramjadah, Syafiq bodoh, Syafiq bangat. 58 minit dia duduk dalam live saya, dengar saya bercakap dengan duk type. Mana ada manusia normal yang boleh buat macam tu? Cuma ada manusia gila yang boleh buat macam tu. Tak ada manusia normal yang tak suka kau orang boleh dengar orang tu cakap 1 jam. Mana ada? Hanya manusia gila je yang boleh buat macam tu. Jadi orang gila ni kita nak layan buat apa? Orang gila ni kalau kita layan dia dengan kita sekali jadi gila dengan dia. Okey saudara. Dia dapat gaji. Betul Fik. Berita TV pun kita tutup. Mana ada orang sakit otak? Terima kasih Tak ada lagi orang dalam dunia macam tu. 1 jam saya bercakap, dia tunggu, dia type kat situ. Okey Okey saudara semua, di FB saya akan sambung di TikTok tuan-tuan untuk BC setakat tu. BC setakat tu aja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.